Seperti mana yang saya hujahkan tadi, Ya. memang jelas kelihatan wujudnya konflik di kalangan perwakilan untuk meletakkan slot yang ketiga. Ya. Sama ada nak mengekalkan Datuk Seri Hisham ataupun nak meletakkan satu muka baru. Ya. Yang tidak kurang juga hebatnya, yang dianggap sebagai hero kepada UMNO kerana berjaya menawan balik Kedah. Dan juga telah melaksanakan tugas-tugas antara muka baru sama ada di peringkat di kalangan menteri dan juga menteri besar yang telah berjaya menarik keyakinan orang ramai dan juga perwakilan tentang kepimpinan beliau di Kedah. Ya. Terutamanya dalam menangani isu kebangkitan Syiah di sana. Ya. Dia agak firm, agak tegas dan mendapat sambutan yang baik daripada masyarakat, dan juga tentang di kalangan muka-muka baru beliau telah meletakkan satu asas yang kukuh di mana beliau mengatakan bahawa ahli keluarganya tidak akan dilayan untuk memperoleh sebarang projek di Kedah. Ini adalah elemen-elemen atau tanda-tanda baru yang nak dibawa oleh orang seperti ini. Jadi amat jelas bahawa perwakilan juga mengambil kira faktor-faktor ini di dalam memberikan undi mereka. Dan jika dilihat dari keputusan yang terbaru kita terima ini, Datuk Seri Hisham sedang mendahului hanya 20 undi bahagian berbanding dengan Datuk Paduka Mukhris. Tetapi kita masih belum pasti berapa banyak lagi baki bahagian yang ada. Mungkin masih memberi saingan dan kita lihat nanti macam mana. Tetapi yang nyata dan jelas, di slot yang ketiga tu, perwakilan berbelah bagi. Sukar sebab ada buat keputusan. Ada yang mengatakan bahawa dalam memilih slot yang ketiga ni, perwakilan telah membuat pertimbangan sama ada nak meletak yang mana satu anak bekas Perdana Menteri di tempat itu. Jadi mereka tidak... Dua-dua bekas anak Perdana Menteri. Dua-dua bekas anak Perdana Menteri. Jadi mereka hanya ada satu pilihan. Pilih antara satu. Di sinilah sebab tu kita melihat, kalau nak dibanding dengan undi yang diperoleh oleh Datuk Zahid. Ni grafik ada ni Rozak tengok di kaca TV ya. Jadi kita lihat di situ amat jelas dan nyata bahawa perwakilan telah make up their mind tentang siapa yang mereka nak pilih antara nombor slot 1 dan slot 2, tetapi mereka berbelah bahagi kepada slot yang ketiga. Nampak Mukhris dah jadi 59. 59. Nombor 9. Semakin dekat. Saya setuju dengan Rozak betapa sebenarnya bukan senang bagi perwakilan Datuk Seri untuk menentukan slot yang terakhir itu, kerana berdasarkan kepada track record semuanya menyumbang kepada keutuhan parti. Jadi mungkin Datuk Seri dapat melihat bagaimana Datuk Mukhris kalau ditakdirkan berada di tempat yang keempat. Ini berarti bukan bermakna beliau tidak boleh lagi membantu parti, tapi dengan cara yang tersendiri yang lain. Silakan Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas sentuhan itu. Saya kira ramai yang memerhati terutama perkembangan yang disebut sahabat tadi, slot ketiga, istilah itu digunakan, atau kedudukan yang ketiga. Strategic positioning ini memang kita tahu menjadi suatu cabaran dalam pemilihan kali ini. Saya menghargai pandangan Datuk Akbar sebentar tadi yang menyatakan soal the power of incumbency dan sentimen mereka yang memegang dan juga yang tidak memegang jawatan. Yang lebih penting ialah melihat ke hadapan bagaimana harus UMNO itu diperkasakan untuk terus kekal, relevan di masa depan. PRU 13 telah memberikan suatu keputusan yang amat jelas. Dan saya kira sekiranya keputusan itu tidak dibaca dengan betul ataupun salah diterjemahkan, salah ditafsir, maka ia akan menjadi suatu titik permulaan kepada penolakan rakyat terbanyak terhadap relevansi UMNO itu. Ini amat penting. Dan sebagai kalangan yang punya sedikit pengalaman, pernah berada di kedua-dua kedudukan dan sekarang bersama dengan Wadah UMNO, kita melihat denyut nadi grassroots keseluruhan. Ramai anak muda bicarakan soal melihat masa depan, tidak hanya bicara soal masa yang silam. Namun menghargai kesilaman itu adalah suatu elemen yang penting dalam memastikan rentak langkah perjuangan parti dan perjuangan itu tetap kekal ampuh. Dan saya telah nyatakan awal bahawa ciri ataupun the factor of the decision making itu perlu dilihat berdasarkan perkara apa yang ditentukan. Yang lebih penting ialah soal, saya telah ulang katakan, Islam dan Melayu. Ini lebih penting. Dan sekiranya pattern of decision menentukan polan ben polan sekian dan sekian itu kekal,
maka seharusnya diinsafi bahawa agenda selepas ini harus benar-benar memperkukuhkan Islam dan Melayu, bukan secara kosmetik tetapi secara bersungguh. Dan saya amat yakin sekiranya Datuk Berdimuka Mukhlis tidak berjaya untuk berada di kedudukannya ketiga, beliau telah pun diberi mandat sebagai Menteri Besar Kedah yang merupakan mandatnya amat penting. Kejayaan menawan Kedah bukan satu kejayaan kecil. Ya. Saya terus terang saya katakan, kita harus berpijak di bumi yang nyata untuk mengambil semula negeri di bawah pembangkang dalam keadaan sekarang. Bukan satu cabaran yang mudah. Ya. Dengan segala kekuatan yang mereka gunakan, dengan strategic strength yang digunakan oleh Anwar dan Parti Keadilan, sehingga kita menyaksikan dalam PADU 13 yang silam kuil-kuil Yahudi dengan terbuka menyatakan sokongan. Bagi saya, as a student of international relations dan a former foreign affairs officers, saya melihat adanya suatu gerakan yang amat concerted untuk mendapatkan dokongan yang begitu besar daripada kuasa asing. Yeah. Ini bukan kecil. Dan bacaan ini tidak harus dilihat secara mudah. Ya. Sekiranya kedudukan 3 naib presiden ini tidak ditempatkan orang yang benar-benar boleh membawa panji perjuangan UMNO untuk terus melangkah gagah ke masa depan, kita khawatir kita akan melangkah dengan begitu sekali perilous, dengan begitu sekali mencabar untuk memperkasakan kekuatan parti. Apatah lagi kita ketahui bahawa dalam PADU 14 yang akan datang, majority, the bulk of the voters tu adalah pengundi muda. Baik Datuk, kita akan bincang secara lanjut selepas ini kerana kita terlebih dulu nak berehat seketika. Kembali nanti kita akan terus berbicara mengenai pemilihan UMNO, khususnya bagaimana selepas keputusan yang dibuat ini untuk mengukuhkan parti dan mengembalikan kegemilangan UMNO yang memang menjadi tunjang kepada Melayu di negara kita. Jumpa lagi selepas ini. Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa, paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik dari dalam dan luar negara. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam jurnal bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV. செய்திகள் @bernama உள்ளூர் அனைத்துலக நடப்புகள், விளையாட்டு மற்றும் வியக்க வைக்கும் தகவல்கள், சமூக செய்திகள், இவை அனைத்தும் ஒரே அலைவரிசையில் புதியது மற்றும் உண்மை. உங்கள் பர்னாமா தொலைக்காட்சி அலைவரிசையில் ஒவ்வொரு நாளும் இரவு மணி 7க்கு செய்திகள் @bernamaவில் காண தவறாதீர்கள். இந்திய மக்களுக்கு தேவையான கல்வி, சமயம், பொருளாதாரம், சமூகவியல் குறித்த விளக்கங்கள், சமூக தலைவர்களும் பிரபலங்களும் தரும் அவசியமான விளக்கங்கள், சாமானிய இந்திய மக்களும் அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தகவல்கள், இவற்றை தவிர மேலும் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களுடன் பர்னாமா டிவியின் ஹலோ மலேசியா தமிழ் கலந்துரையாடல் மலர்கிறது. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi. Saya nak bagi ruang terus kepada Datuk Akbar untuk menyatakan mengenai apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Fairuz tadi. Memang kita lihat dari sudut pandangan beliau memang tepat dan mungkin juga kalau nak memikirkan masa depan tanpa memikirkan politik terkini ketika ini adalah tidak lengkap. Sama seperti kita tak memikirkan masa depan. Mungkin Datuk boleh kupas tentang itu. Ya, itu awal tadi saya dah bagikan dikotomi, dua tuntutan kan, masa sekarang, masa depan dan juga yang saya cakapkan tadi. Bagaimana kita nak melengkapkan kedua tuntutan ni atau complementarity. Saya bimbang juga. Misal kata kalau UMNO tidak berjaya meneruskan tradisi pengalihan kuasa secara teratur dan aman. Selama ini nampaknya teratur. Jadi kita kena memikirkan, ini mengambil kira apa yang dicakap oleh Datuk Seri tadi, dan saya mengenepikan dulu tuntutan masa sekarang. Kita kena fikirkan post
Datuk Seri Hishamuddin. Ya. Sebab kalau kita lihat semua pun tahu Datuk Seri Najib lebih muda daripada Tan Sri Muhyiddin, Timbalan Menteri. Dan dua naib presiden adalah sama ada hampir 60-an ataupun lebih 60-an. Datuk Seri Zahid Dengan Datuk Syafiee. tua 6 bulan daripada Datuk Seri Najib. Ya, Lebih kurang macam tu. Jadi kita kena fikirkan, dan yang paling muda itu ialah Datuk Hishamuddin. Kalaulah Datuk Hishamuddin menang, so makna dia adalah merupakan kesinambungan dari segi pengalihan kuasa. Tetapi saya juga mahu melihat apa jadi pos Datuk Seri Hishamuddin. Jadi kita kena lihat supaya nanti peralihan kuasa itu adalah lebih teratur. Di sinilah di mana kalau kita gunakan salah satu calon Vice President, Datuk Mukhriz, dapat melakukan kesinambungan itu. Tetapi kalau beliau misal kata tidak berada di kalangan 3 Vice President ini, maka kita kena fikir apa patut dibuat selepas pemilihan kali ini. Ini satu perkara yang saya katakan tadi, tuntutan masa depan. Dan kalau kita ambil pula satu wing dalam UMNO yang mana lebih besar dari segi ahli dan menyumbang kepada kemenangan UMNO dan pengukuhan UMNO ialah wanita. Ini saya nak berbalik pada dikotomi yang saya katakan, tuntutan masa sekarang dan juga tuntutan masa depan. Sebagai ahli politik dan kita cuba memahami Datuk Seri Shahrizad, kalau saya boleh sebut nama beliau, kawan baik saya juga. Sesiapa pun bertanding nak menang. Dan untuk menang itu mau tak mau memerlukan regu. Ada yang mengkritik beliau lah. Jadi saya nak mengambil naib ketua yang ada sekarang. Ya. Kalau kita di dalam kasut beliau, yang paling penting ialah nak menang pada hari ini, bukan masa depan. Ya. That's politik. Jadi kalau dia tidak hati-hati dalam memilih regu dia mungkin kalah. Dan apa guna nak cakap pasal masa depan? Ya. Jadi beliau telah memilih naib ketua dalam regu beliau yang tepat, maka beliau pun menang. Ya. Itu masa sekarang, tuntutan masa sekarang, dan beliau telah menang, tahniah. Tetapi bagaimana pula tuntutan masa depan, kerana kedua-duanya adalah hampir sama umur. Ya. Jadi bagaimana nanti nak melakukan peralihan kuasa bila beliau bakal berundur, sedangkan naib juga hampir sama. Di sinilah kita kena memikirkan daripada sekarang bagaimana Datuk Seri Shahrizad perlu mengasuh bakalnya yang di luar daripada naib, di kalangan mungkin ahli jawatan kuasa, supaya dapat mengambil